Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua anak-anak. Hari ini kita akan teruskan kita punya bab 8. Kita dah cover sampai bab 7, 1 sampai 7. Kita ada total semua 9 bab. So hari ini kita akan masuk bab 8. Dan barulah bab 9 untuk habiskan semua syllabus bagi sains tingkatan 5 2021. So lepas tu kita akan fokus untuk buat soalan. Okey. Dalam bab 8 ni adalah merupakan cabang fizik iaitu daya dan tekanan. Okey, dia ada sedikit pengiraan lah dan awak kena tahu beberapa konsep dengan teori. Okey. So, untuk 8.1, untuk bab 8.1 kita akan jumpa yang pertama adalah tekanan dalam bendali. Bendali tu apa? Bendali tu adalah bahan yang boleh mengalir. Bendali contohnya apa? Air, cecair dengan udara ataupun gas. Itu adalah bendali. Okey. Konsep tekanan dalam bendali dalam sesuatu sistem tertutup. Okey, kena tahu ni maksudnya dalam satu sistem tertutup, apakah sebenarnya yang berlaku kepada tekanan dalam bendali tersebut. Okey, pernahkah anda melihat alat seperti dalam rajah 8.1? Apakah alat tersebut? Alat ini beroperasi berdasarkan kesan tekanan dalam bendali hidrolik dalam suatu sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut lah. Sistem tertutup tu maksudnya dalam contohnya bekas yang tertutup. So dalam bekas yang tertutup, apa jadi dengan tekanan dalam bendali itu? Okey. Berdasarkan rajah 8.1a, air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan air. Jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Okey, gambar rajah yang pertama ni menunjukkan bahawa apabila lubang-lubang ditebuk pada botol botol ni dalam botol yang tertutup, dia dapati jarak lubang dia dapati jarak yang paling bawah iaitu jarak bagi X. Jarak bagi Y lah, maksudnya ini Y, ini Z, sini Y, sini X. So dia dapati jarak bagi Z ni adalah yang paling jauh. So di mana kedudukannya paling bawah? Kalau kita tengok bagi botol ni kedudukan paling bawah. So maksud dekat sini menunjukkan bahawa apabila menunjukkan kat sini bahawa tekanan pada Z tu paling tinggi. Sebab tu dia boleh menolak air tu keluar dengan jarak yang lebih jauh. So menunjukkan bahawa apabila sesuatu bendali dalam satu bekas yang tertutup, tekanan tu dipengaruhi oleh kedalaman cecair tersebut. Maksudnya tekanan dekat bahagian Z lebih besar daripada, maksudnya PZ, P tu is pressure, lebih besar daripada PY lebih besar daripada PX. So maksudnya dekat sini kenapa tekanan dekat Z ni lebih besar? Ia dipengaruhi oleh kedalaman cecair itu. Z yang paling dalam, maka tekanan Z juga turut meningkat. Okay, manakala bila kita tengok gambar rajah yang ke B, bila satu daya dikenakan, tekanan tu akan bertambah. Jarak air tu akan memancut dengan lebih jauh. Maksudnya bila daya F meningkat, P turut meningkat. Bila daya meningkat, P
turut meningkat. Sebab tu dia punya jarak pancutan lebih jauh lah. Yang pertama tadi adalah melibatkan tekanan disebabkan oleh perbezaan kedalaman. Yang kedua disebabkan oleh daya dapat mempengaruhi nilai tekanan, di mana bila daya meningkat, tekanan turut meningkat. Okay, daripada gambar rajah ini kita boleh hubungkan dengan prinsip Pascal. Okay, prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan dikenakan pada sesuatu bendalih, cecair atau gas dalam sistem tertutup adalah seragam pada keseluruhan bendalih dan ke semua arah. Maksudnya dia kata kat sini, tekanan bagi cecair itu dipindahkan secara seragam. Sebab tu bagi kalau kita tengok lubang yang dibuka ni, semuanya keluarkan air. Semuanya keluarkan air. Sebab maksudnya ke dalam botol ni maksudnya semuanya mempunyai tekanan. Kalau kita buka lubang kat sini, sini pun keluar air. Kalau buka lubang kat sini pun keluar air. Maksudnya tekanan tu disebarkan ke seluruh bendalih itu. So itu menunjukkan bahawa dia dipindahkan secara seragam keseluruhan bendalih tersebut dalam semua arah. Itu dia menunjukkan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalih, cecair atau gas dalam suatu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih. Okey, kalau kita tak nak tengok ini nampak macam berbeza. Kalau kita tengok contoh botol, kita tebuk air tu pada aras yang sama. So, bila kita tebuk pada arah yang sama, air itu akan memancut dengan jarak yang sama. Itu lagi tepat menunjukkan bahawa prinsip Pascal ni penyebaran tekanan ni pada seluruh cecair tersebut. Kita tebuk lubang, ada tekanan. Tekanan itu disebarkan ataupun dipindahkan secara seragam. Okey. Kita tengok yang ini. Ini nak menunjukkan bahawa prinsip Pascal dengan menggunakan peralatan Pascal, kelalang bulat berliang, halus dan dengan ombor dan bika yang besar. Okey, dia buat apa dalam ni? Dia tarik ombor sehingga air memenuhi kelalang. Dia ada lubang-lubang kecil, dia berliang kecil. Keluarkan kelalang dari bika dan tolak ombor ke dalam kelalang. Tolak ombor ke dalam kelalang, dia dapati lepas dia dah masukkan air, dia tolak ombor, dia akan dapati air tu akan terpancut keluar pada semua arah lubang. Itu menunjukkan tekanan dipindahkan secara seragam. Itu menunjukkan tekanan dipindahkan secara seragam. Okey. Kalau kita sebut pasal prinsip Pascal dia mesti berkaitan dengan operasi sistem hidrolik. Kalau awak pernah dengar hidrolik tu apa? Ada contohnya jet hidrolik. Jet hidrolik. Apa itu jet hidrolik, cikgu? Jet hidrolik ni contohnya, awak nak tukar tayar kereta. Awak tukar tayar kereta, awak nak tukar tayar kereta, awak kena angkat sikit kereta awak tu. Nak angkat dengan tangan, awak tak mampu. So, awak guna jet. Jet itu adalah jet hidrolik. Kenapa hidrolik? Hidrolik ni berkaitan dengan cecair lah. Cecair dalam bekas tertutup. Inilah hidrolik. So, awak kena gunakan jet hidrolik. Okay, macam mana sistem hidrolik itu berfungsi? Mari kita tengok. So, itulah umpama macam awak nak angkat kereta untuk tukar tayar kereta, tetapi awak tak mampu nak angkat dengan tangan, so awak perlukan jet hidrolik ni. So, jet hidrolik ni adalah merupakan salah satu contoh prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. So, secara asasnya dia berdasarkan prinsip Pascal. Maksudnya Pascal cakap tadi, tekanan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair. Sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang besar. Macam tadi cikgu beri contoh nak angkat kereta. Kita tak mampu nak angkat dengan tangan. So, kita perlukan sistem hidrolik, iaitu jet hidrolik. Okey, perhatikan dan fahamkan contoh berikut yang menunjukkan operasi sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder berombor dengan luas permukaan yang berlainan. Bendalih yang lazim digunakan ialah air atau minyak. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Okey, ini adalah contoh sistem hidrolik berdasarkan prinsip Pascal.
Okay, kalau kita tengok dekat sini bahagian A ni, kita tengok ni A, bahagian A ni, dia mempunyai omboh. Ada omboh, tetapi omboh dia, kita punya saiz ni, kita buat saiz lah. Saiz A, saiz omboh A lebih kecil daripada saiz omboh B. Sini kawasan B. Sini kawasan B. So, selain daripada ada omboh, dia ada daya. Dia ada daya kat sini. Daya. Daya dia tolak. Tapi awak kena tahu, daya dia kecil. Awak tolak tangan saja. So, maksudnya daya dekat A lebih kecil daripada daya dekat so, macam mana sistem ni berfungsi? Dia berkaitan dengan tekanan. Kita tahu tekanan dia akan sama. Di sini sama. Sini P sama. P ni akan dipindahkan secara seragam P, 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 P. Sampailah dekat omboh besar ni dipindahkan secara seragam dengan nilai P yang sama. So, maksudnya dekat bahagian sini adalah PA. P dekat omboh A ni dipindahkan kepada omboh B secara seragam. Maksudnya PA bersamaan dengan PB. Kenapa sama? Sebab berdasarkan prinsip Pascal, tekanan dipindahkan secara seragam. Maksudnya tekanan dia sama. Seragam. Sama. So, berdasarkan hidrolik ni, awak kena tahu satu formula di mana tekanan P adalah bersamaan dengan F over A. So, maksudnya PA bersamaan dengan FA over AA. Di mana PA tadi, kalau PB pula bersamaan dengan FB over AV. Yang ni kita guna simbol A. A itu area. Ya. A. Area. So, kita akan dapat formula lah. Formula ni adalah daya bahagi dengan luas keratan rentas. Luas ni lah, luas omboh ni. Luas keratan rentas omboh ni untuk dapat bahagian A. Dan ini untuk dapat bahagian B. Ini adalah hubungan di antara tekanan dengan daya. So, apabila kita tahu sistem ini di mana PA bersamaan dengan PB, maka akhirnya dia akan dapat PA bersamaan dengan PB, maka akhirnya kita akan dapat FA per AA sama dengan FB per AB. Inilah sistem hidrolik. So, bila kita dapati tekanan dia sama, so kita akan dapati beban yang diangkat ni akan lebih jadi besar. So, dengan syarat luas keratan rentas omboh yang kedua ni pun mesti besar. So, bahagian yang kecil ni kita boleh kenakan daya yang lebih kecil. Daya yang kecil hanya tekan dengan tangan, tapi kita boleh angkat beban yang lebih besar. Beban yang lebih besar dengan syarat dia punya luas keratan rentas pun mesti berbeza. Luas keratan rentas berbeza. So, daya output yang besar dihasilkan pada omboh yang lebih besar. So, itu cara sistem hidrolik berfungsi lah. Okay. Mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh omboh besar. Tadi cikgu dah cakap dah, PA bersamaan dengan PB. So, tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Daya input, cikgu dah buat dalam bentuk formula tadi. Daya input bersamaan dengan luas omboh kecil sama dengan daya output perluas omboh besar. So, maksudnya tadi cikgu dah cakap PA sama dengan PB. So, F A per dengan AA dia akan sama dengan FB per AB. Yang sama ni hanya tekanan ya. Daya dengan luas berbeza. So, kita akan dapat 10 per 2 daya output 100. Kita akan dapat 500 Newton. Asal dia 10 Newton sahaja. 10 Newton sahaja daya yang dikenakan.
tekan dengan tangan 10 Newton, tapi kita boleh mengangkat beban bernilai 500 Newton. Okey, ini adalah konsep asas bagi sistem hidrolik. So, tujuan dia apa? Untuk melakukan kerja-kerja yang lebih berat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.